Thank you. Masuknya. Ni kau kari ayam. Ngam. Ngam. Macam ni muat lagi. Risap ni. Tak apa lah, kuah sama kan. Sama je. Pecah je lah. Sama yang kuah dia. Pecah kat situ tu. Ini makan. Air, tuang kan lah. Air, tuang. Teh ais. Bukan ada air, ni teh ais. Pergi pagi suria, tapi dia calling. Biarlah dia baca langkah berterbang. Kenapa kau gelak? Mesti orang tanya baca Quran yang betul. Biarlah salah nak baca Quran langkah berterbang. Engkau langkah berterbang tengok filem je kau. Itulah tim Liverpool. Salah baca Quran langkah berterbang. Salah baca. Salam untuk orang Brunei. Cik Man tak jawab soalan saja buka je nak makan. Dah, sudah dah. Tadi. Salam untuk orang Brunei. Salam untuk orang Penang. Salam untuk orang Perak. Salam untuk orang Selangor. Salam untuk orang Negeri Sembilan. Salam untuk orang Melaka. Salam untuk orang Sabah. Salam untuk orang Sarawak. Salam untuk orang Johor. Salam untuk orang Kelantan. Salam untuk orang Terengganu. Salam untuk orang Pahang. Dan salam untuk orang Selangor. Dan salam untuk orang Perlis. Dan salam untuk orang Singapura. Salam untuk orang KL. Yang besar tinggal. Bukan yang besar tinggal. Yang famous. Yang famous. Yang Ada tengkuk. Kau tengok aku pin. Aku sakit hati dengan dia ni. Dia ni aku sakit hati dengan dia. Lantak pin lah hang. Ipok orang mai. Ni aku sakit hati dengan dia. Salam untuk orang Kedah. Salam untuk orang Kedah no. Apa khabar orang Kedah? Padu. Paduan. Jom mana? Wah. Tanya. Pasti. Yeah. Have that back.
Cik Man orang ni Sengatan ni. Orang 9. Makan bunyi Musyrib, kalau makan tak bunyi, aku bagi kau 20 bilion, Musyrib. Kan? Sibuk orang makan bunyi. Lagu ni ulang semalam. Lagu mana? Aku nak menyampah. Kenapa kau orang buka siaran ni? Sebab dia banyak lagu. Semalam TV tu tutup ke sana? Semalam. Mana aku tahu. Malam tadi lah. Malam tadi kan? Jangan botol kan? Jangan botol. Ambil ni lah roti. Cik tu saja bagi lebih. Ustaz pakai baju semalam ke? Ustaz baju warna bukan ke? Anak pusing tu. Ada tu semalam tu. Tengok ada tambah satu baju putih tu. Putih. Tak, itu dah ada kita itu tu. Sama yang lagi. Tak, ada yang terbaru semalam aku letak. Lepas tu ada baju putih satu sabunnya. Yalah nanti masuk lagi nak kumpul. Ya, apa dia? Siapa? Assalamualaikum Ustaz. Sedondon. Nanti screenshot ya. Okey. Senyum. Nak post lagi. Okey, senyum. Jap, baju merah. Dah. Okey. Kau kat mana tu? Office. Office apa? Office apa ni? Yelah, office apa tu? Kerja apa? Dekat Takaful. Oh, Takaful tak. Warna merah Takaful apa? Prudential Tak ada lah, ni saja pakai. Okeylah, malu lah. Okay, kalau ada soalan nanti komen ya. Terima kasih. Ima. Tadi tim Pagi Suria calling aja melalui telefon. Kalau Cik Man tak pergi konti, misal kata ada hal apa, Cik Man calling. Tim Pagi Suria calling saja tadi. Aku punya 2 tadi kau letak. Yang kau letak kat Ustaz tadi 2 2 Dia dah habis Dia dah asing dengan Cik Mami. Oh dah habis Banyak aku makan. Ni ada. Tak nak, tak bukan. Maksudnya macam sikit je lah tu. Tapi okey lah. Apa dia? Menyembang betul. Betul. Kau tak nak campur selupa Cik Man nak garing kan? Apa dia buat lah. Sedap ku ada. Padu kan garing. Ini makan dengan nasi oleh ni. Kau pergi Redha, kau pergi kurangkan suara. Assalamualaikum. Salam. Suara tu kau. Tu baju mana pula? Iman. Kenapa kau bawa daripada sana? Oh, baju Ustaz ada tu Oh, yang semalam lah ni. La ilallah, aku tak masukkan lagi baju. Termasuk baju Alan Terima kasih.
Ha? Salam. Kau kata ada cikgu-cikgu kau yang lain mana? Aku tak nak tengok kau. Datang sikit. Buat apa kak? La ilaha illallah, elok je seronok budak tak datang melambai-lambai. Budak tak datang melambai-lambai datangan. Kau kata kat sekolah kapal. Kak, ni kapal ke? Kak? Ustazah, ni kapal ke? Kau kata kau kapal kan? Ni diorang dah masuk pagi kan, kau tak masuk lagi? Tu sesi pagi tu dah Tak ada. Dekat sini ada yang kapal. Maknanya ada sesi pagi, ada yang sesi petang lah. Selamat bertugas kepada ustazah-ustazah dan ustaz-ustaz. Yang si Ishraf ni daripada semalam aku tengok buat live je ustazah. Tak ada murid lah Ustaz. Ya Azman, Ya saya. bila nak kahwin? Soalan dia. Ustazah ni kapal mana ustazah? Daerah mana Kelang. Sungai Udang. Sungai Udang. Sungai Udang, Banting. Kelang Ustaz. Kelang saya selalu pergi Kampung Raja Uda, Kampung Delek. Kamu delik dekat lah. Kamu delik dekat lah Ustaz. Lepas tu ada sekolah Arab yang budak pakai baju hijau tu, sekolah Arab apa nama dia? Sekolah agama? Farabi. Selalu pergi sana. Saya tak sabar nak tengok Ustaz yang nakal ni. Apa dia? Saya tak sabar nak jumpa Ustaz yang nakal ni. Budak-budak masuk sekolah bila budak-budak masuk sekolah bila ustazah? Kami mengikut perintah menteri lah. macam tak ikhlas je jawab tu. Masing-masing menahan rasa Itulah, kalau budak ni masuk pun takut susah nak kawal kan. Betul Ustaz, betul. Sebab saya tengok macam ni tau. Macam SOP, yelah macam sekolah-sekolah yang budak tingkatan 5 dah masuk, memang dia orang nampak bersungguh buat SOP. Tapi sebenarnya kalau pergi kedai makan pun duduk rapat-rapat je. Masing-masing. Cuma sekolah ni dia SOP sebab nanti tak nak menjawab kalau ada apa-apa berlaku kan. Itu je lah. Menjawab dengan mak bapaknya apa. Pakai emas pun sanggup kat leher Ustaz. Pakai emas. Aduh, ya. Ustaz dah sarapan? Ni baru lepas habis dah roti canai 2 keping. Oh, tunjuk pinggan je. Bimbanglah. Selfie. Cik Mat selfie pula. Cik Mat nak selfie? Ni. Okey. Sabar, muka saya dulu. Okey, masuk semua, masuk. Muka aku tak nampak. Sabarlah. Ada satu keluarga. Okey, 1. Okey dah Cik Mat. Mat, Ya. gigi cantik. Alhamdulillah. Gigi palsu ke? Gigi Cik Mat lah cantik. Oh, tak ada lah. Ada gigi taring lagi. Maknanya saya Kelang saya pernah pergi sekolah Isyamuddin, Kampung Jawa. Kalau nak jumpa Cik Mat boleh? Jemput ke sekolah. Boleh insya-Allah. Untuk motivasi lah. Apa ni, memang tak adalah motivasi borak-borak macam tu lah insya-Allah. Boleh. Kalau dengan guru-guru Cik Mat? Dengan guru, saya nak bagi apa untuk guru-guru ni? Bagi motivasi lah, semangat jadi. InsyaAllah boleh? Boleh insyaAllah. Bayaran berapa Cik Mat? Nanti saya bagi Ishraf nombor manager saya. Okey.
tanya apa? Tanyalah. Okay, Cik Man. Terima kasih, Cik Man. Terima kasih Ustazah, doakan saya. Terima kasih seronok. Saya dipermudahkan bersalin Macam mana? Doakan saya dipermudahkan bersalin. Oh, bersalah, insyaAllah, amin ya Rab. Okay, Ustaz. Okay, Bye. Ustaz. Bye. Okey, Isyraf, Ustazah. Assalamualaikum. Isyrafnya bila nak bersalinnya? Isyraf? Okey, tahniah kepada fan Liverpool atas kemenangan. Apa? Betul betul. Liverpool lawan apa? Semalam lawan apa kan? Apa tak ingat dah lawan apa. Bukan MU kan? Bukan MU. Oh, bukan. MU auto kena kecam. Jangan kau minat Ustaz ramai dengan MU. Kan? Itu masalah ni kan. Boleh nanti telefon apa? IC 1980 Aish. Musa. Okey, bolehlah tumpang sementara rumah family. Ila keluang. Bolehlah tumpang sementara. YouTuber Isarap siapa? Isa. Siapa tu orang Melayu? Oh, tapi dia Dia banyak. selalu viral. Dia viral bagi 10,000. Oh, Bagus. Dia suka sedekah kat orang. Dia main Bigo kan? Dia suka itu. Dia buat giveaway 10,000. Ada Bigo duit bagi duit tu susah. Mak, aku kan buat apa? Ada dia berapa kali ni dah. Oh, patutlah dia orang semalam heboh Isa. Dia hadiah besar tak? Tapi dia bagi dekat tepi contoh. Dia tulis 4 nombor teka. Orang teka lah. Suruh siap tulis nombor akaun bank, nama bank. Nanti dia terus transfer kat situ juga. Lepas tu dia galakkan berapa peratus beli duit tu sedekah. Jadi dia punya plan dia lah. Macam ni lah Syahmi Sazli. Dia buat. Syahmi Sazli buat video Ayu Paris semua tu kan. Dah kenapa berdiri situ? Buatlah kemah apa yang patut. Ambil kain tu nak lap kan? Ni. Ya, dah habis hujan ni dah. Dah habis. Habis kan? Ya, habis. Tu kau tadi. Habiskanlah siapa Haikal, kenapa kau tak habiskan roti ni sekeping aja? Aku pergi dia roti kan. Mana ada. Roti. Roti mana? Aku ambil 4 lah. Enggak penuh. Apa 4? Ada tapi melalui calling. Serius dah. Ini ada berapa? Sumpah aku ambil 4 cik iPad. Hedi, adalah Cik Man tapi melalui calling, sudah call tadi. Tapi kan dah. Kita ada di Malaysia ni ada apa? Ada banyak, ada ramai YouTuber yang memberikan inilah positif.
mengajar mengaji dalam period boleh. Oh, lepas makan roti canai memang nak ke toilet Hello, saya Cik Man. Salam. Cik Man, saya nak tanya lah. Macam Ustaz, untuk perkahwinan kan. Kalau bersanding tu, kiranya itu kita punya macam bersanding kan. So, orang kata ada setengah kita ikut agama lain tau. Macam bersanding macam Hindu apa semua kan. Betul ke? Tak, bersanding ni aku tak nampak dia ikut agama lain. Tak ada masalah tu. Dia tak ada isu ikut agama lain. Dia ada satu isu je bersanding ni. Memperlihatkan wajah pengantin kepada lelaki bukan mahram. Dia masalah dekat situ je. Dia masalah dekat situ je. Sebab tu ada sebahagian mengharamkan sanding. Kecuali kalau kau dapat pastikan yang tengok bersanding tu ahli keluarga. Itu je. Ikut agama lain ni tak. Aku tak ada masalah. Tak ada masalah tu, bersanding tu tak ada isu-isu nak ikut agama lain. Just untuk happy. Jadi apa pendapat Cik Man untuk kalau macam kita bersanding, jadi kena tutup wajah pakai isteri ke atau macam mana? Kalau dah tutup wajah pakai isteri, apa jadahnya bersanding? Dah tutup tak, macam kata pakai ni lah, pakai apa dia? Dah tentulah bersanding tu nak tunjukkan muka perempuan. Lepas tu kau tutup semua, baik kau letak tong sampah di dua kat situ. Alah. Tak ada je. So, maknanya macam ni. Cik Mak dengar, siapa nama kau dek? Siapa nama kau? Nazarul. Nazarul. Kalau Cik Man ingat, Cik Man pernah datang tau dekat sekolah saya. Siapa bersanding kat sekolah kau? Kan, Cik Man pernah datang dulu kat sekolah saya, masa tu saya form 5. Sekolah mana? Kampung Baru. Kampung Baru kat mana? Port Dickson. Oh, SMK Kampung Baru. Maknanya Kampung Baru. Engkau form berapa sekarang? Saya dah kerja dah Cik Man, sekarang nombor 3 dah. Ya. Ada tak nama siapa ustaz kau yang belajar Mesir dekat Damanhur? Siapa saya lupa dah, Ustaz Suhaimi dia. Lagi. Siapa ustaz kau yang kau ingat masa tu? Masa tu praktikal Suhaimi ke? saya ingat Ustaz. Ada Saya praktikal. dah Aku pun tak ingat dah. Syarnas. Bukan. Syarnas. Kan, tapi saya ingat mungkin saya dah habis sekolah kot masa tu. Okey, lah. Masa tu aku pakai spek mati hitam ke? Tak. Bukan. Ya. Masa tu Cik Man tak masuk PU lagi. Oh ya ke? Tahun Cik Man 2000. tak masuk PU lagi. Kalau aku tak masuk PU 2013 ataupun awal 2014. Yes. Ya. Masa tu kau 2014. Masa tu kau form Masa tu saya form berapa? 5 ambil SPM. Masa tu kau form berapa? Masa tu saya form 5. Saya nak ambil SPM masa tu. Lepas tu lepas Lepas tu start habis panggil SPM kau aku. sambung mana? Saya masuk tentera Ustaz. Oh kau tentera lah sekarang ni. Ustaz. Tentera kat mana? Fiat apa? PD? Sekarang saya kat Ladatu. Oh kat siapa? Maknanya tengah bertugas lah. Ada. Masa tu kat SPM, masa tu Ustaz panggil saya kat depan. Ustaz ajar saya macam mana dah. Aku panggil kau ke depan untuk apa? Untuk buat demo. Demo apa? Demo akad tabir. Demo lah ni kau serupati. Okay, so macam tu lah. Tapi Ha? masa tu Ustaz tak masuk PU lagi. Tapi masa tu aku ceramah macam mana? Aku pun tak tahu dah cara aku ceramah macam mana. Lebih kurang Ustaz, sama je. Okey, tapi masa tu aku malu-malu lagi lah kot. Oh. Masa tu Ustaz tanya saya. Ustaz panggil saya Zul lah. Ustaz panggil saya Zul. Nama yang sebenar kau apa? Nazarul. Tapi saya kata, ni Zul Arifin saya kata, bukan Ustaz. Perasan kau Zul Arifin. Ustaz yang cakap. Ustaz yang cakap. Tak apa masalah aku nak panggil kau Zul Arifin. Mana saya tahu Ustaz? Saya gelak lah. Maknanya apa tu? Oh, sekarang kau minat tentera lah Saya tak minat pun, tapi cuma kata rezeki kat sini Ustaz. Saya nak macam ayah saya kan bekas askar juga. Jadi saya nak sambung ni legasi lah. Macam mana? Tapi kau boleh terima tak kau tentera? Boleh. Yalah. Tentera Alhamdulillah Ustaz.
tentera ni bukan Cik Man tak minat. Aku boleh je masuk tentera, tapi training siang-siang tu aku tak berapa serasi lah, panas-panas. Kalau training malam boleh. Tak punya Ustaz. Ustaz, satu lagi, macam kami kan, kami macam bertugas tau. Okey. Macam kami bertugas, and then tak ada non-Muslim untuk nak cover untuk kami bertugas. Okey. Anda kata macam solat Jumaat, kami ada kelonggaran tak macam kami nak kena jaga contoh kami nak kena bertugas Ada. Orang-orang yang kerja-kerja yang melibatkan untuk keselamatan dan maslahat awam, nyawa apa semua dibenarkan. Alah sama macam itu ni, orang yang kerja dekat pelantar minyak tengah-tengah laut duduk berbulan-bulan kat situ kan. Jadi dia semayang Zuhur je lah. Jadi boleh Ataupun lah. kalau dia 3 orang je Islam, dia boleh je semayang Jumaat, sebab semayang Jumaat ni syaratnya berjemaah. Jadi kalau masa kau bertugas tu, kau boleh buat semayang Jumaat dekat situ hutan tu, boleh, tak ada masalah. Ataupun kau nak semayang Zuhur pun boleh. So kira kami ada kelonggaran jugalah. Ada kelonggaran. Okay, faham. So lagi ada lagi Ustaz. Macam mana? Apa lagi Nazarul, Wan, kau dah kahwin kan? Belum, Hujang. Bukan tentera selalunya kahwin awal ni. Ada orang tanya kau, Azina Norfika ni. Single tak Wan ni? Siapa nama? Aina Norfika. Ada. Saya bujang lagi Ustaz. Mana ada. Mak saya larang kahwin awal. Mak kau larang kahwin awal? Apa ni? Ya, kiranya dia nak saya standby lah untuk saya. Apa kata dah cukup masa tu baru dia bagi kahwin. Kiranya untuk saya juga. Kalau kau dah dapat calon Sabah, kahwin je lah kat Sabah tu. Tapi masa cakap apa Ustaz? Jauhkan. Kenapa pula? Kau jangan Kau tahu mana takut. terasa orang Sabah kan? Sebab mak saya pun Sabah. Sebab dia tahu dah macam mana orang Sabah. Mak kau orang Sabah. Abah orang mana? Mak saya orang Sabah. Ayah saya orang Kelantan. Oh, Sabah. Oh, ini satu keunikan. Selalu orang Kelantan. Orang ni 9 dengan orang Johor ke KL. Ni Kelantan Sabah. Jauh, maknanya dua. Jauh. Kau reti cakap apa? Sabah ke Kelantan? Cik ni cuti? Macam slide Strap 5 Strap 5 tu kena tanya sumber. semua. Okay, cakap ada Cik Adin. Cik Adin tak ada ni. Tu tanya tu cik tu dia. Yang slide tu. Yang hari kita ke rumah Alan lah. Alan? Sebelum dia. Tapi dia tak pasti sebab. Laki No Ajinomoto. No seafood. Tak ada. Takut dalam dia punya pendrive. Apa dia? Dengan? Tak ada Ajinomoto dan tak ada seafood Make sure. Okay. Maknanya Maknanya kau boleh cakap Sabah dengan Kelantan? Boleh. Saya faham lah apa yang dia cakap tu. Dia cakap saya faham lah. Kau boleh cakap ke tak? Boleh. Cakap Sabah. Nak cakap macam mana Ustaz? Kau cakap apa ni? Kau cakap je. Cakap Sabah. Okay Ustaz. Macam ni pak. Saya ada soalan. Okay, cakap Kelantan. Kalau Kelantan saya kurang sikit Ustaz. Saya cuma faham apa yang dia cakap. Tapi saya kurang. Saya kena bergaul dengan geng-geng diorang jugalah. So saya akan cakap bahasa Kelantan. Yelah, Kelantan tu ayah kau, Sabah mak kau. Sabah mak daerah mana? Mak Sandakan. Sandakan. Kau tidur sejak. Sandakan. Lepas tu mak cakap elakkan sebab masa zaman ayah kata minta dia 7 kali. So saya tak nak jadi macam dia. Benda yang selalu dielakkan itulah yang dapat. Kalau kau cakap aku tak nak kahwin dengan orang Sabah, aku tak nak kahwin dengan orang Sabah. Dapat orang Sabah. Aku tak nak kerja askar. Aku benci kerja askar. Tengok dapat kerja askar. Dia bukanlah kebencian, tapi kadang-kadang benda tu kita tak boleh. Kalau kita tak suka sesuatu, kita jangan terlalu anti dengan sesuatu tu. Kalau kita suka sesuatu, jangan terlalu obses. Kan? Betul. Sebab kebalikan macam tu Ustaz. Saya risau saya dapat. Kau adik-beradik kau berapa orang?
Saya ada 4 orang Ustaz. Kau anak ke berapa? Saya anak yang ketiga. Tapi ada satu benda je kau benci, kau tak dapat sampai bila-bila. Apa dia? Kaya. Aku tak nak kaya. Aku tak nak kaya. Memang sampai ke mampus tak kaya. Itu Ustaz memang lah. Dah nama pemalas. Dah pemalas macam mana nak kaya kan? Dah pemalas macam mana nak kaya? Okey. Macam tu memang akan kaya sampai bila-bila Ustaz. Tak ada apa lah. Ada konon-kononnya nak kaya lah kononnya. Itu yang cakap. Saya tak nak kaya. Saya benci kaya. Bajet kaya. Tengok. Dalam malas tak ada apa kan. Bagi miskin ni dia. Kau anak yang keberapa? Saya anak yang ketiga Ustaz. Maknanya atas abang kakak ke kakak-kakak abang-abang? Akak-akak dua adik-beradik. Apa ni? 2 lelaki 2 perempuan. Akak saya atas tu, dua-dua. Bawah kau adik lelaki ke perempuan? Bawah saya lelaki. Maknanya 2 pasang lah. Ya, 2 pasang. Okey. Saya semalam ni Ustaz, saya dah 3 hari lah. Semalam pun saya minta VC tak dapat. Aduh, hari ni dapat pula. Tak ada, aku kan dekat ni ada orang tanya Khuzair Nasrik, kakak single tak? Dia tanya kau. Dah, bulan 25 bulan 7 ni dia nak nikah dah. Yang kedua. Adan ke kau? Ni kakak orang. Apa ni, tak ada. Cik Man tengok dekat list yang request tu, kadang-kadang ada yang is unable to join, kadang-kadang ada yang malu, kadang-kadang aku dah acted, kadang-kadang dia tertekan, dia bukan nak live dengan aku pun, dia tertekan, ataupun kadang-kadang dia nak test. Sebab tu bila aku accept sekali. Dari semalam lagi, saya sampai tidur tu Ustaz tu, dah lah tak ada apa, tidur lah. Hari ni baru dapat Alhamdulillah. Ustaz macam ni, kau kata kau ada 2 kakak. Yang seorang tu nak nikah. Dah kahwin dah Kak. Yang sebelum tu dah kahwin dah. Biar melepas lah kau Zair. Okey, apa dia? Apa soalan kau? Nak Wan. Ustaz nak tanya, okey macam kita mengaji. Lepas tu saya ada macam kawan saya suruh ajar. Saya bukan tak nak ajar, tapi cuma saya tak tahu apa makna. Saya nak ajar tapi ada yang tajuk-tajuk tu saya tak tahu sangat. Saya tahu bacaan dia, cuma saya tak tahu maksud kata dari macam ida ambilan gunah macam mana, macam dia macam ni lah. Dekat camp tak ada kagat ke? Tak ada ustaz? Ada sebelum ni lah, macam kadang-kadang diorang segan nak diorang dah besar kan. Dengar. Kau record screen record ni, benda ni kau bagi pada tentera-tentera. Okey. Mengaji ni tak perlu segan. Engkau dah tua ke, aku rasa askar-askar dalam lingkungan 25-30 itu belum tua lagi. Ada makcik-makcik kampung umur 60-70, gigi bergegar-gegar, dia pergi jumpa ustazah yang jauh lebih muda, pangkat cucu dengan dia, ataupun ustaz yang pangkat cucu dengan dia, diorang tak ada segan. Sebab menuntut ilmu ni sampai ke mati. Dan bagi siapa yang tak bagus bacaan, mungkin merangkak-rangkak, mungkin tajwid tak betul, sebut huruf tak betul, tak ada masalah. Nabi sebut dalam hadis berita gembira, siapa yang baca Quran fasih, dia bersama malaikat. Siapa yang baca Quran tak fasih, merangkak-rangkak, huruf pun tak betul, tapi dia berusaha untuk baca, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama sebab baca, pahala kedua sebab berusaha merangkak-rangkak untuk baca. Jadi tak ada istilah malu. Nak pula masih muda lagi, tentera. Maknanya bila mana dalam tentera kan membina motivasi. Tentera kan membina motivasi kan. Disiplin. So benda-benda ni kena buang. Maknanya tentera lagi berdisiplin dan mengambil daripada sistem disiplin itu supaya dia pun berdisiplin untuk belajar tajwid. So kena merujuk kepada yang pakar, yang ustaz. Buat kelas, sana ada buat kelas. Kau minta lah kagat ke pegawai sana, kapten apa benda ke. Kalau tak, apa kejadahnya dalam tentera tu ada pakar rujuk agama. So maknanya kena ada benda-benda macam tu. Cuma saya dengar macam ada kata mungkin diorang ni kan, saya pernah cakap pergi dengan ustaz. Lepas tu dia kata, kata apa nak segan kan, dia kata kau ilmu ni, kata kau nak belajar untuk kau juga, untuk kata takkan kau nak bujang sampai kau tak tahu huruf satu pun, takkan kau nak kahwin, takkan tak nak ajar bini kau, tak teringin ke cakap kan. Lepas tu dia nak, lepas tu dia macam tak lah, saya pun tahu nak kata macam mana.
Tak apalah. Kalau kau nak ajar dia setakat yang kau tahu, tak ada masalah. Mungkin bacaan dia lagi teruk daripada kau. Jadi kau ajar dia mana yang kau tahu. Itu je lah. Okay. Satu lagi Ustaz, macam Ustaz yang saya tanya tadi yang berkenaan dengan yang Ustaz kata jangan nampak isteri tu. Jadi macam mana tu? Nak elak bersanding ke tu macam mana? Alah. Hukum dia tu haram ke ataupun hukum dia macam dia macam ni. Dia macam ni. Ni tentera. Ini akak ni pangkat akak dekat engkau ni. Ni tentera ni, Paul Dixon. Ni Anis Farhana. Oh, iya ke? Ni tentera. Dia Melaka. Oh, Melaka. Okey, dia macam ni, ramai dekat Malaysia ni yang kahwin, yang dia save budget, lepas tu buat sederhana, tak ada sanding-sanding pun. Just kalau nak makan beradab, okey, lepas tu sesi ambil gambar, tak ada buat pelamin ke apa. Ataupun buat je pelamin, bila dah balik tetamu-tetamu tu, ambil gambar. Bukan maksudnya kalau tak bersanding tu, orang ramai tak tahu yang tu bini kau, ataupun yang tu pengantin lelaki. Mungkin lepas kahwin tu pergi ziarah daripada rumah ke rumah, bagi tahu, okey ni anak isteri saya. So tak ada bukanlah maksudnya tak adalah benda tu penting bersanding. Kalau bersanding tu nanti orang mengata tak ada, ramai dah buat kahwin tak ada sanding, ramai. Maknanya benda tu boleh bajet apa semua. Abang dia kahwin hari ni, abang dia ni. Okey, Aswad, engkau dekat mana sekarang? Kalau abang kau kahwin, engkau buat live. Habis kau bajet kau target kahwin bila? Saya umur 25 insya-Allah. Lagi jadi kata ikut sunnah. Orang dah ada lah. Ada Ustaz, tapi orang kata dia macam tak ready lagi. Saya dah tanya dia, tapi cuma dia cakap dia confused. Dia fikir macam saya ni tak dapat. Dia cakap dia dapat bagi saya dapat bagikan dia tu atau tak. Dia confused sekarang. Saya kata tak apalah. Dia orang mana? Orang Negeri Sembilan ke? OPD ke? Ustaz kat mana Ustaz? Tapah. Tapak. Oh, kat Perak? Kampung apa? Dekat apa? Ustaz, bukan Ustaz Negeri Sembilan Tak, aku ada program sini. Ada urusan dekat Lumut. Dekat Lumut dengan dekat Bedor. Dia dekat-dekat lah tu. Oh, okey, tu. Tengok, isi borang dulu 6 bulan. Isi borang 6 bulan sebelum tarikh nikah. Tentera kot, aku tak tahulah tentera kot. Memang pun. Sebab kami sebelum kahwin, kami kena temu duga pegawai, kena temu duga ustaz. So dia akan ajar daripada A sampai Z, kena hafal 10 surah. So kita kena jadi imam. So dia akan ajar dari situ. Dia akan tahu dia bab agama memang A lah. Kata dia ajar dulu sebelum kahwin tu, dia akan dia akan ajar dulu. Dia akan tengok kita punya kemampuan untuk dalam agama macam mana. Itu kita nak pimpin. Yalah. Itulah. Itu kadang-kadang sampai nak kahwin sini sampai ada tak nak kahwin sebab leceh macam tu lah. Nak temu duga tu, temu duga ni. Habis tu bini kau yang perempuan tu kerja apa? Dia kerja kerajaan juga. Dia kerja kat KL. Yalah. Tak apalah. Slow-slow lah nak yakinkan orang. Tu je lah. Ustaz, betul nak tanya. Apa beza mas kahwin dengan hantaran Mas kahwin wajib. Mas kahwin ni mahar. Hantaran adat. Hantaran tu adat. Oh, hantaran adat. So ada macam saya tengok ustaz tu, dia kata jangan hantaran tu lebih tinggi daripada mas kahwin. Kalau boleh mas kahwin tu biar lebih tinggi daripada hantaran. Macam tu ke? Tak ada. Nabi kata perempuan yang paling baik ialah perempuan yang paling rendah dan murah mas kahwinnya. Oh, alamak, tak record pula. Macam Ustaz? Saya record dulu. Itu kita tahu. Sekejap saya dah nak record. Apa dia? Okey. Ustaz cakap sekali yang tu. Perempuan yang baik tadi. Mahar ni, mas kahwin ataupun mahar, Nabi sebut, mahar ni bukan harga diri perempuan. Kau kena faham. Mas kahwin bukan harga diri perempuan. Mas kahwin adalah suatu simbolik untuk menguji kemampuan, untuk menguji kesanggupan
lelaki untuk menyediakan sesuatu untuk diberikan kepada perempuan. Maknanya kalau negeri kata mas kahwin 250, bukan kau cakap oh itu harga perempuan, bukan. Perempuan ini tidak ternilai harganya. Ya, seorang isteri itu tidak ternilai harganya. Jadi Nabi kata Islam ni dia tak memberatkan perkahwinan. Dia tak memberatkan perkahwinan. Jangan menyusahkan orang sampai berpuluh-puluh ribu. Tu Nabi kata yang paling bagus wanita itu yang paling mudah mas kahwinnya, kan? Ada orang kata, sebab tu ada orang minta mas kahwin sebentuk cincin besi biasa je, tak ada masalah. Yang penting ada pemberian daripada suami. Walaupun kau bagi dia RM2, RM3, tapi yang lebih penting daripada tu, macam mana kau menguruskan rumah tangga lepas kahwin. Oh, so yang tu yang paling penting kan Ustaz. Okay. Faham. Siapa lagi Ustaz? Lepas tu lagi, sekarang kan ada orang kata dah training berkenaan dengan Okta FX and Forex. Tu apa hukum ni sebenarnya main benda tu kan? Itu kena tengok bagaimana perjalanan sistem keuangan tersebut. Ada unsur penipuan ke tidak, ada unsur kesamaran ke tidak, ada unsur kezaliman ke tidak. Dan satu lagi kalau senang-senang nak tengok, dalam sistem tu ada panel syariah ke tidak. Sebab dia kadang-kadang manusia ni bila dia tengok benda tu boleh buat duit, dia tak fikir hukum lah, dia terus labu. Tu masalah kat situ. Jadi macam nak tengok tu dari segi apa Ustaz? Kalau macam tu kita tak ada, dia ada setengah ni saya tengok ada yang dia kata boleh, betul ada kata yang macam tu. Betul saya tanya Ustaz sendiri. So kalau aku cadangkan, engkau jangan ikut cakap orang yang join. Orang yang join tu memang seronok nak promote dekat engkau. Kau tanya dia ada panel syariah tak? Kalau tak ada panel syariah tak payahlah join. Tak payahlah. Kau join saham yang ada panel syariah lebih kurang. So betul lebih selamat lah. Tapi hari ni bertugas ke tak? Ini saya ni tengah tunggu panggil lah. Kalau panggil kita pergi. Betul adalah dia suruh kerja-kerja sikit. Ni sekarang tengah rehat. Hari ni Jumaat ke dia Jumaat kita orang akan slow sikit. Baik Jumaat. Maknanya hari tu masa apa peran lain yang kau terlibat lah Yep. Sekarang dia PKPP Ustaz. So dah tak perlu dah. Kata dah kita dah balik lah. Dah balik. Itu dah okey sikit memang. Tapi kawan-kawan kau yang lepas SPM itu dia orang pergi ke mana lah? Ada yang kerja apa? Tentera ke ataupun? Ada 3 orang dah tentera Ustaz untuk kawan-kawan saya. Ramai dah yang jadi tentera. Ramai yang apa? Ramai dah jadi askar. Yang dah kahwin? Yang dah kahwin pun ramai. Siap dah ada anak Ustaz. Lelaki ke perempuan yang dah ada anak tu? Perempuan and lelaki pun ada. Lelaki kawan saya satu umur pun ada dah dua anak. Kan dah beranak semua kan. Umur pun dah 23 kan. Tapi itulah dia rasa jadi macam awalnya kata dah dapat anak kata kita macam tak boleh lah. Tapi yelah, kahwin ni bergantung kepada situasi masing-masing lah. Yelah, dia mungkin Waalaikumsalam. Sihat? Ya, alhamdulillah. Dia mungkin nak engkau dia berat nak berpisah dengan kau. Besok kau dah kahwin, kau dah lebihkan bini kau, dah jadi tanggang apa semua. Jadi mana sementara kau belum kahwin ni, biarlah duduk rumah macam tu lah. Tu mak saya kata, alah janganlah kahwin dulu. Dia kata, bagilah mak rasa dulu apa semua kan. Dia cakap, nanti dah kahwin tak dapat lah rasa apa semua. Saya kata macam sedih tau. Macam seminggu tu saya rasa macam jadi anak dahaka pun ada tu. Saya pujuk mak saya. Siaplah kau. Umur kau 50. Umur kau 56 baru kau kahwin aku rasa. Itu tu sangat Ustaz jadi. Ada apa nak tanya? Tu mampir Ustaz. Aduh, kita pun tak apa dia kata macam ni kan. Lagipun sebab saya kan ada adik bongsu lelaki lah. Pun dia dah habis sekolah. Tu mungkin boleh lah pula kat dia pula. Sekali tengok sekali adik engkau yang kahwin dulu. Lagi berat. Adik saya risau tu. Adik saya kahwin dulu. Sudah lah dia kata. Akak dua orang dah kahwin ni tak? Akak 2 orang dah kahwin. Yang seorang itu on the way dah lah 25 bulan ni insyaAllah. Maknanya kalau Ustaz Free datang lah. Itulah. Saya jemput ni. Kau jangan. Aku kan jadual aku.
Tak ada saja. Kalau Ustaz berkelapangan. Sebab yelah, last pun jumpa Ustaz masa saya form 5, sekarang saya 23 lah. Jauh. Oh, yelah. Apa... Yelah, maksudnya sekarang ni musim PKPP pun kahwin limit orang datang 250. Ya. Yeah. Betul. Tapi macam first saya Ustaz accept saya punya ni berdebau. Tak ada, aku tengok dekat senarai tu aku tekan tapi kebanyakan aku tekan dia orang lepas tu is not able to join. Sebab apa kurang macam tu? Mungkin update kot, tak update ke tak tahulah. Ya mungkin lah kot, kalau tak update kot. Apa banyak tu sebenarnya tanya. Ustaz, satu lagi. Berkenaan dengan sembahyang. Okay, sembahyang kan. Ada setengah orang dia cakap macam betul. Kita tahiyat akhir betul tak? Tahiyat akhir. Kita kata asyhadu alla maksud la ilaha illallah tu baru jari ni atas. Ada setengah macam tu. Betul, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dia turunkan jari. Betul ke itu? Ini namanya tahrikul yad, iaitu menggerakkan jari ketika tasyahud akhir. Ulama berbeza pendapat. Waktu bilakah yang perlu dinaikkan jari ataupun digerakkan jari? Ada yang kata ketika menyebut perkataan illa asyhadu alla ilaha illa. Ada yang kata ketika menyebut perkataan Allah. Ada yang konsisten gerak membuat perkataan Allah sampai dia habis nak bagi salam. So benda ni tak ada, benda ni jangan diperdebatkan, tidak ada masalah cara macam mana pun kerana banyak perbezaan pendapat dekat situ. Sebab dia bukan rukun, dia sunat sahaja. Yang penting jangan kau tunjuk jari tengah sudah. Tadi Ustaz, sebab ada setengah saya tak nak cerita lah apa orangnya, tapi dia cakap apa tau, kalau kita tak buat macam tu, dia kata macam kita, solat kita jadi tak sah tau. Tak ada. Dia kata macam tu. Dia merujuk kepada rukun solat lah. Rukun solat 13 tak termasuk pun menggerakkan jari. Yang penting kau baca tahiyat akhir ya. Baca tahiyat akhir. Okay, faham. Mana setakat ni kau dekat sana maknanya tinggal dekat quarters lah Quarters tak ada bilik bujang lah Ustaz. Lebih kurang lah nak kata quarters tak lah, macam ni dom. Apa dia asrama. Orang yang penyewa rumah ni, dia kata nanti Teso datang lepas sebabnya hantar durian. Ustaz. Hantar durian tu apa? Durian kalau aku tidur dia nak kata nak hantar lepas Jumaat, dia cakap kita ada makan tengah hari kan. Jadi saya kata kat dia lepas Aku berdebol. dia nak jumpa Ustaz sama dia hantar durian. Ustaz tu, aku semalam pun nak masuk lah dia semalam. Itu tak dapat. Aku tunggu tak apa lah, nanti lah. Hari ni pagi tak dapat. Lelaki. Okey, tak besok okey. Banyak ke durian? Tahu tu dia kata bawa durian je. Kita insyaAllah dapat. Apa yang kau ingat masa Ustaz ceramah dulu? Ustaz masa tu ceramah bukan dengan motivasi untuk kita orang nak SPM kan. Lepas tu Ustaz panggil, tapi Ustaz lari tajuk sikit. Ustaz bagi cerita lain lah kan. Daripada yang motivasi. Aku tak suka motivasi exam, itu bukan aku punya habit. Jawablah soalan dengan baik. Kita mestilah bersemangat. Bukan style aku macam tu. Itu kau suruh cikgu-cikgu kau lah motivasi kau tiap hari dalam kelas. Sebab tu bila sekolah bagi aku tajuk, aku kata aku malas nak tajuk ni. Maknanya benda tu macam aku suka bagi Ustaz open lah. Ustaz open kan. Lepas tu ada satu soalan tu macam Ustaz bagi satu soalan, kita orang tulis tau dalam kertas. So kita bagi ke depan. So Ustaz akan baca. So baca. Ingat je Ustaz masa satu soalan tu Ustaz kata apa, macam mana kalau kita buat dosa and we do it again and again. Saya ingat Ustaz cakap itu. Ni ada orang ni banyak Ustaz. Ustaz cari masa kali kedua tu Ustaz buat kat surau tau. Buat surau kecil. Dulu Ustaz buat kat Dewan. Lepas tu next tu Ustaz panggil orang-orang macam bermasalah tau. Kata dalam sekolah tu dia kata bermasalah dalam pelajaran, dalam disiplin. So Ustaz yang diorang tu akan kena panggil Ustaz sekali lagi.
Kau tengok ni pin komen. Dia tulis apa? Borak lama lagi Ustaz dengan Abang Askar. Dia minat kau. Sudah. Ya kan? Buat ni. Apa kan? Buat urusan claim tu ya. Nama saya tak pandai sangat kan? Yang Cik Radin ni yang buat tu. Cik Radin orang berseri. Dia cuti lah. Ni siapa ni? Tik Alam. Bodoh. Cik Radin ni yang satu buat. Sebab dia yang tahu. Hari Senin nak tahu kan? Boleh. Boleh kan? Saya ni tak nak parah tu nak belah. Boleh tu kan? Tahu rambut kau ni. Betul. Dia si mana? Dan ni panjang sampai Nabi ya. Ini mesyuarat hotel dengan cuti 7 tahun. Mesti orang Melaka. Saya tanya untuk 7 tahun tak apa kan? Sampai tahun ni. Untuk yang claim tu nanti saya tanya ni sampai bila boleh. Dia tak apa. 7 tahun better tuan kumpul dulu sampai tahun dia sampai tahun ni lah. Last. Dia tak payah undung mana dah. Miss Izzati minta maaf. Minta maaf lah Izzati, mana tahu jodoh kau. Orang Melaka ke Izzati? Abang Askar pula. Melaka lapau makan lah. Kalau lapau makan lah abau. Film ni tapi cuma tunggu Cik Radin lah. Dia punya apa, visit hotel. Nanti saya tanya Faris tu, nanti saya mana kata. Faris, dia kan gaji mana tu? Lama dah tu kan. Baru boleh duduk sini 2 tahun. Kau pergi belajar Yunisa ke, Wan? Tak Ustaz. Kau belajar Yunisa? Tak. Saya masuk rekrut. Yang tu dia tanya tu dia hebat pasukan. Oh, okey kan. Hebat macam biasa ke tak? Kenapa tak? Ada tak? Dan Ni apa ni? Bateri? Anis tentera dia kata apa? Bateri ni? Bateri. Mana bateri? Ni yang pick komen. Bateri D86. 26. Bukan. Mana Ustaz? Pick komen. Bat D86. Badi 8. Badi 8 ke badi 8? BAT tu apa? Borang Angkatan Tentera. Borang Angkatan Tentera. Orang angkatan tentera. Bat tu. Orang angkatan tentera. Badina 8 lah. Bukannya Badi 86. Sebalik. Orang panggil surat gila. Kalau kita orang panggil surat gila. Oh. Itu Ustaz. Tu apa lagi ya? Akak, okey, akak bersabar. Ustaz akak kena fitnah oleh bos. Sampai ke jabatan bos fitnah akak. Apa akak perlu buat? Pertama sekali akak cari orang-orang yang rapat dengan akak untuk menerangkan hal yang sebenar supaya mereka faham situasi. Kemudian berjumpa dengan bos untuk terangkan. Bincang dia eloklah dengan dia orang. InsyaAllah kak Kesian tu. Dia memang banyak berlaku macam tu Ustaz. Banyak berlaku benda tu. Yelah. Itulah kan. Jangan Tadi tak apa nak minta borang apa. Dia nak minta apa dengan kawan? Tak, pegawai saya sebab ni. Apa maksud dia pegawai Wan? Maknanya dia bawah Wan lah. Di atas. Dia Atasan. Dia ada 2. Dia ada 2, LP dan pegawai. LP lah lain pangkat dan pegawai lain. dia suka tu. Dia suka. Kan? Tio Azman. Wan.
Dia pernah datang kat sekolah saya dulu. Dia pernah datang kat sekolah saya. Saya nak tanya apa? Yes man. Yang berlakon dalam cerita sepatu. Pernah masuk sepatu. Ya dia yang PU Osman tu. Pernah berlakon cerita hantu, tanah kubur kot. Sepatu. Oh, sepatu. Ni benda orang tengok tu. macam senggan pula. Aduh. Lahat Datu Ustaz lagi. ni. Lahat Datu. Ustaz tahu yang kes hari tu? Ya. Yang Lahat. 14. Saya duduk kat situ. Mana Saya duduk kat situ. Engkau ada dekat. Dia sebenarnya apa yang berlaku? Tak apalah, mungkin sensitif nak cerita kat sini kan. Tak ada masalah apa sebab lagi pun benda tu memang orang kata ni kan. Sebab kita pun tahu semua benda tu darurat. Maksudnya masa berlaku tu kau dekat mana? Masa tu saya tak masuk askar lagi. Masa tu 2014 kan berlaku. Yelah kau form 4. Saya masa tu saya form 5 Ustaz. Masa tu start datang tu lah tapi awal bulan kot. Ujung awal pertengahan tu tak. Lahat Datu tu dah lama Aku rasa macam Dah. Zaman 2014 tu darurat. Dia tapi saya duduk dekat kawasan dia. Yalah. Tapi sekarang So, dah kita aman lah nampak kan? Dah aman lah kan? Alhamdulillah sekarang ni aman. Cuma kita orang still kata dia orang ada still operasi lagi lah. Kiranya macam tu lah. Still menjaga lagi lah. Takut kita tak tahu apa jadi kan. So still menjaga. Ada satu kawan ustaz dia tentera, tapi yelah dia nak bercerai apa semua. Cuma bila tentera nak bercerai, dia tak boleh bercerai terus tau. Dia kena melalui beberapa proses. Macam Ustaz. Sedangkan dia nak kahwin. Sedangkan dia memang melihat bahawa perceraian itu suatu jalan keluar. So maknanya bila proses tu dia berdepan dengan kekangan proses tu, mungkin ada tekanan-tekanan dan Ya mungkin. Tapi ada setengah macam diorang ada setengah tak terima. Diorang kata diorang mungkin mula-mula diorang boleh terima tau. Tapi ada setengah bila askar ni selalunya berjauhan dengan family. Kata belajar dengan bini. Tapi ada setengah tu ada yang boleh tahan lah. Yang boleh faham lah. Dan ada setengah tu dia tak boleh faham. Itu punca kot Ustaz. Yelah. Betul lah. So engkau sebab itulah awek engkau tu mungkin dia risau engkau boleh bagi komitmen ke tidak. Besok apa-apa berlaku kau kena tembak janda awal. Aduh pening. Macam cakap balah nak fikir tu. Biarlah dulu. Carilah apa yang patut dulu. Yang kata yang perlu kata. Perlu ambil tahu kan. Saya pun tak cukup lagi apa semua kan. Nak bimbing dia pun. Nak cari lagi. Selagi boleh cari. Macam tu lah. Ustaz macam apa lagi ada banyak lagi ni. Apa nama? Macam okey Ustaz. Kita ambil wuduk. Okey, lepas kita buang hadas kecil, kita kencing lah kan. So, bila kita keluar tu ingat, kita yakin lah. Yakin benda tu bersih. Kalau dah tak ada lah. Tutup bila ambil wuduk tu. Bila nak jalan nak tutup. Kita macam terasa macam benda tu keluar sikit. Okey, So, terasa keluar tu ada dua. Pertama, adakah kau ada penyakit kencing tak lawas? Kencing tak lawas memang keluar betul-betul. Ataupun yang kedua sebenarnya tak ada benda keluar tapi kau sendiri yang was-was, masalah mental. Kalau kau was-was, abaikan. Sebab tu kau kena check dengan doktor. Doktor, adakah saya ini ada penyakit kencing tak lawas? Kalau kau memang betul ada penyakit kencing tak lawas, bermakna itu masalah yang dimaafkan. Jadi masa bila yang kau boleh ambil air semayang ketika nak semayang tu, apabila sudah confirm masuk waktu, baru kau pakai panty liner ke apa benda yang menjadi penghalang ke apa semua, dan kemudian terus kau pakai baju semayang. Jadi apa yang keluar lepas tu ketika semayang, kalau ada air kencing yang keluar, tu dimaafkan. so itu dimaafkan lagi lah. Jadi masalahnya kau kena check lah benda tu. Bila
Maknanya betul sama ada betul ke kencing tu keluar ataupun sekadar gangguan-gangguan was-was saja. Nah, Okay, faham. kan panty liner kan? Panty liner kan nama dia kan? Betul tak? Panty liner kan? Betul kan? Betul lah Ustaz. Kenapa kau gelak aku sebut panty liner? Dah jadi kelakar lah benda Ustaz. Itu untuk perempuan tu. Tak ada masalah, kau pakai je. Yang penting benda tu menghalang daripada kencing tu kena pakaian semayang. Okay. Oh, katanya untuk supaya kita tak ni lah kan. Oh, panty liner ni untuk perempuan ni, aku ingatkan lelaki boleh pakai. Lepas tu saya gelak Ustaz. Okey. Manalah aku tahu. Yang penting kau ambil lah apa-apa plastik yang bungkus kuih tu ke apa benda, kau ikat semua. Takkanlah saya nak beli Ustaz, kan mak saya tanya, kau nak beli untuk apa? Betul juga kan? Aku hari tu aku pergi Watson. Aku kan untuk kadang-kadang ada make up apa semua. So kita cari tisu, wet tissue. Kita panggil wet tissue kan, make up removal kan. Okay, make up removal. Jadi kadang-kadang bentuk dia dengan pampers perempuan tu kan sama dia punya apa tu. Tu aku jadi bentuk lah. Aku jadi risau, takut aku terbeli tu kan. Tapi lain Ustaz. Aduh. Balik. Ustaz, yang lepas tu nak tanya, yang berkenaan dengan sekarang kan ada orang tukar face app apa semua tu kan. Benda tu tak elok sebenarnya. Better dielakkan lah. Tapi kadang-kadang bukan saya buat, kadang dengan kawan lah. Kawan kan biasa kan, jahat kan. Jahat nakal. Dia ubah-ubah kata aduh. Yalah. Dia ubah jadi perempuan apa semua. Sebenarnya tu bukan pada kita lah, so pada kawan tu ke macam mana? Lah, pada siapa yang buat lah. Pada siapa yang buat lah masalahnya. Itu yang problem Ustaz. Dia kalau buat benda tu tak postkan dekat IG, okey lagi. Dia punya isu tu bila postkan dekat IG. Untuk kami lah. Dia macam tak nakal ke? Alah, Anissa, engkau ni nak trigger lah. Biasalah. Apa ni, member-member dia pun tahu dia nakal, Anissa. Kan dia nak tutup kawan dia. Kan. Betul nampak. Buat pas tu post itu yang mental tu. Aduh. Tu Ustaz macam contohlah kita buat baik. Kata orang tak nampak tau. Kadang-kadang orang tak nampak. Lepas tu diorang macam petikai tau perangai. Kata kalau petikai, apa kita buat? Macam dia petikai kita punya kerja, and padahal dia tak nampak apa kita buat. Tapi dia petikai kata, kau buat apa? Zaman sekarang pula yang Ustaz perasan, bila kita buat kata istiraj yang istiraj yang panggil tu. So macam kita nak nasihat dia untuk buat kebaikan. Jadi Nabi kita tahu. Lepas tu dia cakap, alah kau asal alim lah, alah kau pun sama lah. Kan memanglah macam tu. Tapi kita ni cuba nak berubah. Jadi apa tindakan Ustaz untuk pada orang ni? Sekejap, kau cakap istidraj. Apa macam istidraj ni bukan ke Istilah ni apa maksud dia? Istidraj masuk Ustaz? Istidraj ni nikmat yang Allah berikan pada orang yang menderhaka kepadanya. Contohnya dia tak semayang, lepas tu dia dapat nikmat, dia lawan mak, dia jadi anak derhaka, lepas tu pangkat dia makin lama makin naik. Itu maksud istidraj. Yang kau nak sebutkan tadi tu dalam soal berubah tu, aku tak tahu apa yang kau nak maksudkan, tapi itulah maksud istidraj. Istidraj apa? Kini satu nikmat yang Tuhan bagi yang kita tak ni. Dia istidraj ialah orang yang dia menderhaka kepada Allah tapi Allah bagi dia nikmat. Dan nikmat itu bukan tujuan Allah sayang dia, tetapi untuk menjahanamkan dia lagi supaya dia tenggelam dengan lupa daratan itu. Contohnya macam Fir'aun ke Qarun. So kiranya Allah bagi untuk
Bukan untuk bukan rezeki dia, kiranya Allah bagi lagi buat dia bagi macam tu lah. Bukan macam tu lah. Supaya dia makin ke dalam, ke dalam. Ya. Tak mahu ganggu. Sekejap, Ya. Kena pangkat. Ni ada orang baru ni. Amboi, Izati. Galak komen Izati Amboi. Ini pun baru punya. Kena pangkat. Contoh Wan tak solat tapi Allah bagi Wan kaya raya. Betul. Tak, aku bila buka aurat depan sepupu. Buka aurat depan sepupu tak boleh lah. Ni nak itu lelaki ke perempuan? Oh. Lagi tu santai tak apa. Kita terima soalan saya tunggu tuannya ni. Saya nak air bas malam kan. Tapi tuan tak bagi apa-apa tu lagi. Saya bang macam biasa kan? Ada apa lagi tak? Itu semua untuk file lah. Alright kan. Ustaz, nak bagi tahu ni. Nak tanya. Nak nombor. Untuk apa kau nak nombor aku? Tak, apa-apa nanti ikut bolehlah saya nak tanya. Bukan kalau macam saya ada benda tuannya nak soalan ke, senang saya beritahu. Saya tanya Ustaz, macam saya ada was-was ke berkenaan apa-apa kan, boleh saya contact ke WhatsApp ke. Semalam aku jadi berapa jam aku back mode orang yang aku bagi nombor dia. Tahu, lepas tengok macam macam bad mood. Aku kata setiap orang yang aku bagi nombor aku suruh dia janji jangan bagi orang lain, janji dia pun ya janji. Sekali aku 5 kali tukar nombor, 5 kali tukar nombor. Aku sakit hati. Iyalah sebab bila dah ada yang bila masuk WhatsApp yang nombor WhatsApp yang unknown yang aku tak save, maknanya siapa pula ni, sebab nombor-nombor yang orang-orang yang aku bagi nombor aku dah save namanya dalam handset aku. Yes. Save namanya dah. So maknanya kalau dia orang nak WhatsApp mesti akan keluar nama yang aku save tu. Tiba-tiba keluar pula nombor. So bila keluar nombor baru yang aku tak save, barangkali ada 2 kemungkinan. Maknanya ada orang yang bagi ke orang baru ataupun orang yang aku dah bagi nombor dia tukar nombor baru, lepas tu dia baru antara 2 tu je lah. Ada 2 lah. Susah dah. Benda tu kita pesan kembali. Tengoklah keadaan nanti. Masa Ustaz dah terkenal, dulu tak. Dulu tak, sebelum masuk PU Ustaz kata okey lah. Tapi cara Ustaz sampai sekarang sama. Masa Ustaz saya tengok PU Ustaz kan, masa Ustaz kat PU kan, betul lebih kurang je macam ni lah Ustaz ni. Saya kata memang Ustaz macam ni jenis kasar sikit. Tak, aku bukan marah tau. Ramai yang bukan marah, memang macam tu lah kot. Memang cara Ustaz. Memang cara. Ingat aku marah. Masa kat dia masuk. Ustaz, antara solat, betul solat kan, takbiratul, takbir tu, takbir, betul? Dia kan takbiratul ihram kan? Mana yang wajib? Takbir tu ke atau sebutan tu? Takbir ni adalah menyebut. Kalau takbir, Allahu Akbar. Jadi takbir ni kan menyebut perkataan Allahu Akbar. So yang angkat tangan tu sunat. Angkat tangan tu tak wajib. Angkat tangan tu sunat. Sebab tu ada mazhab yang tak angkat tangan. Sebab ada masa kawan saya dia temu duga, dia tanya benda tu. Lepas tu? Masa dia temu duga kan. Lepas tu dia cakap, tak apa, nanti saya cek balik. Dia cerita kat saya macam ni tau. Okey, antara takbir dengan takbiratul ihram kan, angkat tangan ke atau sebut Allahu Akbar tu yang wajib. Bila dia cakap angkat tangan, dia kata habis tu takkan angkat tangan masuk solat, angkat tangan diam. Lepas tu lepas tu dia tukar tau, dia cakap tak Allahu Akbar yang wajib. Lepas tu dia kata dia macam nak confuse tau, dia nak main mental kita, nak yakinkan kita punya persoalan tau. Dia macam ni je. Engkau fahamkan apakah definisi takbir. Takbir ini ialah
Kan takbir raya. Okey, kalau orang suruh kau, okey, tolong takbir raya. Kau ada angkat tangan tak waktu takbir raya? Ada? Masa takbir raya ada angkat Takbir tangan? raya. Takbir Oh, raya. tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, takbir raya. Kan? Jadi takbir itu sendiri menyebut Allahu Akbar. Tahlil menyebut la ilaha illallah. Tahmid menyebut alhamdulillah. Tasbih menyebut subhanallah. So benda-benda ni adalah sebutan. Liverpool Liverpool nak menang. tanya. Malam tadi Liverpool menang, betul tak? Itu je aku nak beritahu. Liverpool menang. Engkau tim mana? Engkau tim mana? Saya tak layan bola. Yalah. Tak minat lah. Dah lama tak, sebab dah lama kan, tak cerita perayaan biasa lagi, orang terperap kan. So dalam time bola pun macam, malas tengok. Alah, janganlah, bukan senang tau nak dapat live dengan Cik Man ni. Saya dah setahun sekali ni. Saya dah setahun sekali ni. Habis dekat ayah kau askar dah pencen lah. Pencen dah. Dia pencen kat PD. Habis sekarang dia apa, bisnes ke ataupun dia ada usaha ke apa benda ke? Masa tu dia pernah kerja kedai makan. Dia tolong saya punya makcik. So makcik saya sebab ayah saya kan pandai masak. Lepas tu apa jadi lepas tu? So apa jadi, lepas tu macam tahu lah, ayah saya macam dia kata macam perselingkuhan faham kot. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu ayah saya balik Semenanjung. Dia open bisnes kat Sabah. Sebelum bisnes tu maju, ayah saya masak. Dia orang terkenal kan benda tu. Lepas tu dia dah terkenal. Macam ada orang kata apa, macam saya punya makcik ni macam tak lah, saya tahu mungkin saya faham ke saya tak pasti lah. Lepas tu ayah saya macam fed up, dia balik. Dia macam dah malas, dia kata ada dia nak cerita. Macam tu lah lebih kurang. Sekarang ni dekat PD ayah buka dekat PD ke? Sekarang ni tak, ayah tak nak buka kedai. Dia ayah buat kerja biasa lah, kerja macam kat Langkem, buat macam potong rumput. Kerja macam tu lah. Oh, yelah tak apalah. Mak kerja tak? Mak suri rumah. Suri rumah. Sekejap, lepas tu nak tanya, kenapa macam tu? Kita ada anak, macam kita ada anak contoh, saya ada anak. Lepas tu, saya ada anak. Saya buat, contoh isteri saya, kita orang bercerai. Ada anak 2 orang. Betul kita bagi jaga dekat mak ayah. So apa hukum tu kata kita bagi mak ayah jaga? Kita jauh ni. Bila berlaku perceraian, mahkamah akan menentukan hakul hadana, hak untuk penjagaan bergantung kepada umur anak-anak. Kepada pihak isteri, kalau budak tu kecil lagi umur dalam 2-3 tahun, maka yang akan dimenangkan adalah isteri. So, kecuali kalau Diorang. Tapi itulah sebab kita bagi kat mak ayah kan, jadi kesian tau. So Wan, kau ada soalan lagi tak? ada. Banyak ni. Ustaz nak berak. Okey, tak bagi ada dulu. Kejap. Nanti dah kamu. Kejap nak charge aku. Okey. Kejap. Tak pegang pula. Aku takut terkeluar yang kejap Aduh, biasa. Tak dah bawa dah tandas pula. Sekarang Ustaz tak. Kejap. Ustaz nak tengok apa tadi nama kau tadi? Wan. Kan Ustaz cari balik. Wan underscore. Ya, saya tak apa. Kang Ustaz masuk boleh Okey, baik Ustaz.